Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Baiklah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang pembundaran nombor ataupun bundar nombor. Yang pertama sekali adalah kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan bundar. Apa itu bundar? Kita akan dengar satu cerita untuk memahami konsep pembundaran ini. Konsep pembundaran ini dia mencari nombor yang paling dekat. Sebab itulah dalam soalan bundar kita akan jumpa bundarkan nombor kepada ratus ribu yang terdekat. Bundarkan nombor kepada puluh yang terdekat. Bundar ini adalah untuk mencari nombor yang paling hampir ataupun nombor yang paling dekat. Okey, jadi ada satu penerangan yang akan cikgu beritahu di sini. Contohnya, di tepi bukit ada satu rumah. Kita tulis dalam rumah itu adalah nombor sifar. Di dalam rumah ada nombor sifar. Okey, di sebelah bukit pula ada satu lagi rumah. 10. Okey, sepanjang perjalanan daripada sifar ke 10 akan ada satu tiang-tiang, akan ada tiang-tiang. Ada tiang menandakan nombor 1. Sini 2, 3, 4. Dan di tengah-tengah bukit, ini kita panggil tengah-tengah bukit. Ada satu tiang yang besar sikit, 5. 5 menandakan tengah-tengah. 5 maksudnya dia berada di tengah-tengah bukit itu. Okey, kemudian di sebelah 5 teruskan lagi dengan nombor seterusnya iaitu 6. Teruskan lagi nombor 7, 8, 9 dan sampai 10. Okey, jadi ini adalah nombor-nombor tersebut. Katakanlah anda sedang berjalan-jalan bermula daripada sifar. Jalan-jalan-jalan bermula daripada sifar. Anda di sini, anda mula berjalan. Anda jalan-jalan-jalan naik bukit. Tiba-tiba apabila anda telah berada di 3 sini, apabila anda dah berada di titik yang ketiga, tiang yang ketiga, hari nak hujan, tiba-tiba hari nak hujan, ada awan besar, ada awan, hari nak hujan. Jadi, secara logiknya, adakah anda ingin meneruskan perjalanan anda ataupun anda akan balik ke rumah? Cuba fikir sebentar. Adakah anda meneruskan perjalanan ataupun anda balik ke rumah disebabkan hari nak hujan? Anda tengok hari nak gelap, awan gelap, berangin, nak hujan. Adakah anda akan pergi ataupun balik? Okey, dalam konsep pembundaran adalah mencari tempat yang terdekat, mencari nombor yang terdekat. Jadi dalam situasi ini, 3 ini berada hampir dengan rumah sifar ataupun 10. 3 berada hampir dengan rumah sifar. Jadi secara logiknya dalam situasi ini kita akan balik ke rumah sifar. Bermaksud 3 ini, 3 apabila dibundarkan sifar lah. Sebab apa sifar? Sebab berada paling hampir. Itu adalah konsep pembundaran. Kita nak cari dia dekat dengan siapa. Satu lagi situasi. Ada seorang lagi dia nak berjalan. Okey, dia mula daripada sifar. Dia berjalan, jalan. Sampailah tiang yang ketujuh. Sampai dia di tiang yang ketujuh, ada satu lagi awan datang. Awan gelap. Hari nak hujan, ada angin. Adakah si hijau ini, si hijau akan meneruskan perjalanan dia ataupun dia akan balik ke rumah semula? Balik ke rumah kosong tadilah, sifar tadi. Okay, dalam situasi bundar, dalam cerita bundar ini, untuk memudahkan perjalanan dia daripada hujan supaya tak basah, adalah lebih baik dia terus pergi ke rumah 10. Sebab apa? Cuba kita fikirkan sebab apa dia nak pergi ke rumah 10. Okey, sebab dia adalah kedudukan dia sekarang iaitu di tiang nombor 7 adalah berada hampir ataupun dekat dengan nombor 10. Jadi dia terus pergi ke 10. Itu adalah konsep pembundaran dalam bentuk cerita lah supaya lebih senang untuk kita fahami. Seterusnya cikgu nak menerangkan bundar menggunakan garis nombor. Okey, ada sifar, dimulakan dengan sifar, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan yang terakhir adalah 10. 10 dan sifar cikgu bulatkan.
Situasinya lebih kurang seperti bukit ini tadi, cerita bukit ini tadi, ada budak jalan-jalan, lebih kurang lah. Apa itu bunda dalam garis nombor adalah, katakan diberi sesuatu nombor ataupun diberi satu nombor. Anda diminta membundakan nombor tersebut. Jadi dia lebih dekat ke arah mana? Dekat ke arah kiri atau kanan? Sifar atau 10. Contoh nombor tersebut adalah 2. Okay, nombor ini yang paling dekat dengan rumah yang paling dekat, kiri atau kanan, yang cikgu dah bulatkan sama ada sifar ataupun 10 adalah paling hampir dengan sifar. Betul. Jadi 2 dibundakan akan menjadi sifar. Itu satu contoh. Okay, contoh seterusnya 5. 5 paling hampir dengan sifar ataupun 10. Kalau kita tengok bukit tadi, 5 merupakan tiang yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah. Di 5, adakah dia hampir dengan 10 ataupun sifar? Tak tahu cikgu, sebab apa tak tahu? Sebab 5 ini berada di tengah-tengah. Dia nak kata 10 pun dekat, sifar pun dekat. Tak tahu mana satu jawapan dia. Cikgu undur balik kepada cerita bukit tadi. Ini dia. Cikgu padam budak hijau ni, padam. Katakanlah anda berada di tengah-tengah, anda nak berjalan tadi, budak hijau tadi. Dia nak berjalan, jalan. Okay, dah dia jalan-jalan sampai di tiang nombor 5. Hari pun nak hujan, hari berangin, awan gelap, nak hujan. Jika anda berada dalam situasi tersebut, adakah anda balik ataupun teruskan perjalanan? Anda ada di tengah-tengah ni. Dah tengah-tengah saja. Jadi jawapannya adalah, alang-alang kita berada di tengah-tengah, kita sekarang berada di tengah-tengah adalah sama, jaraknya sama. Kalau kita nak balik pun sama juga sifar. Kalau nak kita pergi sampai 10 pun sama juga. Disebabkan kita berada di tengah-tengah, baiklah kita meneruskan perjalanan sehingga sampai ke 10. Begitulah ceritanya. Sama dengan nombor 5 ini. 5 ini berada di tengah-tengah. Jarak antara sifar kiri ni dan 10 kanan adalah sama. Lebih baik kita teruskan perjalanan. Bermaksud 5 adalah hampir dengan 10. Itu adalah konsep pembundaran. Kita cari nombor yang paling hampir. Ini adalah perkara yang perlu anda tahu sebelum membundar nombor. Yang pertama adalah anda kena tahu apakah itu nilai tempat, dan semua nilai tempat tersebut anda kena hafal dan tahu di mana kedudukannya. Ini contoh yang cikgu berikan, nombor yang cikgu berikan sehingga juta, sebab nilai tempat sehingga juta. Nilai tempat yang paling kecil adalah dimulakan dengan sa. Nilai tempat sifar ini sa. Diikuti oleh puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Jadi anda kena tahu nilai tempat ini, anda kena hafal sebelum anda dapat melakukan pembundaran nombor. Jika tidak, masalah nanti untuk kita bundar. Sebab nilai tempat tak dapat, macam mana kita nak bundar? Anda juga kena tahu yang manakah nombor miskin dan nombor kaya. Apa nombor miskin cikgu? Apa nombor kaya cikgu? Okey, nombor miskin merupakan nombor yang kecil. Nombor yang berada di sebelah bahagian kiri bukit tadi. Ini bukit. Nombor yang sebelah kiri. Itu adalah nombor miskin. Nombor-nombor tersebut adalah sifar, 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi cikgu nak terangkan. Apabila anda jumpa nombor ini, sifar 1, 2, 3 dan 4, kena tambah sifar. Apa tambah sifar? Okey, tak payah ingat saja. Apabila anda jumpa nombor ini, kena tambah sifar. Sampai sini kita akan tengok soalannya. Nombor kaya pula adalah nombor 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah nombor yang berada di sebelah kanan bukit tadi. Nombor yang turun ke bawah tu. Apabila anda jumpa nombor kaya, anda kena tambah 1. Tambah 1 apa cikgu? Lepas ini kita tengok contoh. Baru anda faham. Cikgu nak beritahu pun susah sikit. Jadi anda tengok contoh lebih faham. Okey, contohnya ini adalah soalan bunda nombor. Bundakan nombor berikut kepada, dalam soalan bunda dia akan ada bermacam-macam soalan tapi mengikut nilai tempat. Dan bundakan nombor berikut kepada ratus ribu terdekat, ataupun bundakan nombor berikut kepada puluh ribu terdekat pun ada, ataupun bundakan nombor berikut kepada ribu terdekat. Kaedahnya semua sama. Anda kena tahu nilai tempat dan nombor miskin kaya. Kalau dua itu anda kuasai, tak ada masalah untuk melakukan pembundaran nombor. Berilah bunda kepada ratus ribu, bunda kepada puluh ribu, bunda kepada puluh. Semua anda boleh buat. Untuk pembundaran ini, kita akan gunakan kaedah Q. Kaedah
huruf Q. Q kecil lah, bukan Q besar, ni Q. Okey. Q. Tengok soalan yang pertama. Bundakan nombor berikut kepada ratus ribu terdekat. Cikgu zoom. Tu. Untuk memudah nombor, cikgu dah bagi tahu tadi. Anda kena tahu nilai tempat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anda kena tahu nombor miskin kaya. Okey. Nilai tempat dahulu. Untuk soalan ini, bundakan nombor kepada ratus ribu terdekat. Jadi, dalam nombor yang diberi, anda kena cari nombor manakah duduk pada nilai tempat ratus ribu. Mula daripada sa, nombor 2 ni, digit 2. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Digit yang berduduk pada nilai tempat ratus ribu adalah 3. Okey. Menggunakan kaedah Q tadi, anda bulatkan nombor yang anda dah kenal pasti duduk pada ratus ribu. Q. Okey, anda buat Q, kemudian di hujung kaki Q, anda buat sikit anak panah. Yang pertama, anda kena tahu nilai tempat. Selesai. Yang kedua, anda kena tahu nombor miskin dan nombor kaya. Okey. Sekarang, kita tengok pula nombor yang ditunjukkan oleh anak panah ini. Ini anak panah ni. Anda ada buat anak panah tadi kan? Okey, anda tengok. Dia menunjukkan digit 3. Digit 3 ni. 3 ini dalam nombor miskin ataupun kaya tadi, dia duduk bahagian mana? Okey, kita tengok. 3. Ini 3. 3 adalah nombor miskin. Apabila miskin, dia tak banyak duit. Jadi tak banyak duit, 3 ini kena tambah dengan sifar. Jadi situlah datangnya tambah sifar dengan tambah 1. Digit yang dibulatkan ini di dalam kepala Q ni kita tambahkan dengan sifar. Jawapannya adalah apa jawapannya? Okey, kita tambahkanlah 3 tambah sifar 3. Okey, sekarang apabila anda telah melakukan penambahan, digit-digit yang berada di belakang garisan ni, semua ini akan anda tulis sebagai sifar. Bermaksud jawapan dia adalah 3, ini menjadi sifar, 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 sifar. Jawapan kita adalah 300,000. Jawapan kita adalah 300,000. Itu yang pertama. Yang kedua, bundakan kepada puluh ribu yang terdekat. Langkah pertama, anda tentukan digit mana yang duduk pada nilai tempat puluh ribu. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Kita buat huruf Q. Dan buat kaki dia, anak panah. Langkah yang kedua, anda tengok digit yang ditunjukkan oleh anak panah, iaitu 4. 4 ni, adakah 4 merupakan nombor miskin ataupun nombor kaya? Nombor 4 adalah nombor miskin. Apabila nombor miskin, digit yang dibulatkan dalam kepala Q ni tambahkan dengan sifar sebab dia adalah nombor miskin. Jadi jawapan kita, bahagian sebelah kiri ni, sebelah kiri kita kekalkan. Kalau ada tambah, tambahkan. Dan bahagian sebelah kanan seperti biasa jadikan sifar. Jawapan kita 3. 3 tambah sifar 3. Nombor belakang semua jadi sifar. Sifar, 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 sifar. Inilah jawapan. Yang seterusnya, bundakan kepada ribu terdekat. Langkah pertama, cari nilai tempat ribu. 10, ratus, ribu. Bulatkan huruf Q, anak panah. Okey, ini huruf Q. Tentukan sama ada digit yang ditunjukkan oleh anak panah ini adalah nombor miskin atau kaya. 6. Okey, 6 adalah nombor apa? Tengok balik. Ini 6 adalah nombor kaya. Kalau kaya ada banyak duit. Banyak duit tambah 1. Jadi 6 nombor kaya tambah 1 untuk nombor yang dibulatkan. Dan jawapan kita adalah nombor bahagian kiri semua sama, 3 3. 4 tambah 1 5. Nombor di bahagian kanan semua menjadi sifar, sifar, sifar. Dapatlah jawapan kita. Inilah jawapannya. Ini adalah satu contoh. Okay, cikgu tunjuk contoh yang lain sikit. Kaedah dia lebih kurang, kaedah Q. Cuma cikgu nak tunjukkan apa yang akan jadi apabila 9 ini ditambahkan dengan 1. Okay, yang pertama, bundakan nombor berikut kepada ratus ribu terdekat.
Okey, untuk ratus ribu, 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu. Digit 5 adalah ratus ribu. Kita buat huruf Q, betul. Okey, buat anak panah. Sekarang kita tengok digit 9. Ni 9. Adakah nombor miskin ataupun nombor kaya? Ya, betul. 9 adalah nombor kaya. Jadi 9 nombor kaya tambah 1. Tulis jawapan 5 tambah 1, 6. Semua digit di belakang kaki, belakang kaki Q ni jadi sifar. 9 jadi sifar, 9 jadi sifar, 8 jadi sifar, ini sifar, ini pun sifar. Maka dapatlah jawapan kita 600,000. Soalan yang seterusnya, puluh ribu terdekat. Cari nilai tempat puluh ribu, 10, ratus ribu, puluh ribu, 9. Buat huruf Q. Okey, sekarang ini agak berbeza sikit. Okey, apa yang beza? Cuba tengok. 9 pada kaki Q ni adalah nombor kaya, betul. Kita tambahkan 1 sebab nombor 9 tadi adalah nombor kaya. Tambah 1. Okey, di sini jadi masalahnya. Yang selalu berlaku kesilapan adalah, okey, ada yang dia tulis 5 sini. 9 tambah 1, 10. Dia tulis 10 sini. Oh, nombor belakang ni semua jadi sifar, kata cikgu. Okey, jadi sifar. Dapatlah jawapan dia. Ini jawapannya. 5,100,000. Okey, adakah ini cara yang betul? Ini adalah cara yang kurang tepat. Salah lah. Jawapan memang salah. Cara yang betul sebenarnya adalah anda perlu ubah sikit saja. Setakat ini dah betul. Anda tahu bahawa 9 nombor kaya tambah 1. Tetapi apabila 9 ditambahkan dengan 1, kita tahu 9 tambah 1 dia akan jadi 10. Betul. Kita tak boleh terus tulis 10 di bawah. Sebab dalam penambahan, contohnya dalam penambahan bentuk lazim biasa, 11 tambah 9. 9 tambah 1, 10. 10 ni anda kena bawa sebelah 1, betul? Anda tak tulis 10 terus tulis 10 di bawah, kemudian 1 ni tulis di 110. Ini silap. Jadi dalam pembundaran pun sama. Anda tak boleh terus tulis 10 di bawah. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah sama dengan seperti kita buat bentuk lazim. Jika nombor itu ditambah menjadi 10, 9 tambah 1, 10. Pastikan 1 ni dibawa ke digit yang sebelah. Di mana dalam nombor ni digit yang sebelah, digit sebelah adalah 5. Jadi 9 tambah 1, 10. 1 naik atas 5. Kemudian lakukan seperti biasa. 5 tambah 1, 6. Sifar ni apa cikgu? Sifar ini adalah yang kita tambah tadi. 9 tambah 1, 10. Ini sifar dia yang tertinggal. Cuma kita bawa 1 di atas. Dah selesai ni, barulah anda tuliskan semua nombor di belakang kaki Q ni menjadi sifar. Maka jawapan kita 600,000. Suka untuk cikgu ingatkan, kalau sesuatu nombor itu, terutamanya 9 lah, ditambah dengan 1 nanti, kalau jumpa dengan nombor kaya, dia akan menjadi 10. Jangan lupa bawa 1 ke sebelah. Kalau tak, salah. Okey, satu lagi contoh, ribu. Cari nilai tempat ribu. 10, ratus, ribu. Buat Q. Okey, 8 ini adalah nombor miskin ataupun nombor kaya. Nombor yang kaya, dia agak besar jugalah 8. Jadi 8 tambah 1. Nombor di sebelah, digit sebelah ni tambah 1. Tibalah situasinya. 9 tambah 1, 10. Ingat apabila 9 ditambah dengan 1 dapat 10. 1 kita mesti bawa ke jiran yang sebelah. 9 tambah 1, 10. 1 bawa sebelah. Sekarang kita tengok balik. 9 tambah 1 masih juga 10. Apabila 10 lagi, tulis 10. 1 bawa sebelah. Dia akan berterusan macam tu. Kalau 10, 1 bawa sebelah. Kalau 10, 1 bawa sebelah. Kemudian barulah anda tulis jawapan anda. 5 tambah 1, 6. Ini sifar betul. Dan nombor di belakang semua menjadi sifar. Dapatlah jawapan kita 600,000. Jadi itu adalah pembundaran nombor
menggunakan kaedah Q. Apa yang cikgu nak anda ingat adalah ingat nilai tempat, ingat nombor miskin dan nombor kaya, dan tolong ingat bahawa pembundaran nombor adalah untuk mencari nombor yang paling hampir. Seperti contoh yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Cuma kaedah Q ini adalah untuk membantu kita mendapatkan jawapan dengan cepat. Jadi tak perlulah kita buat garis nombor daripada 100,000 sampailah 200,000. Okey, baiklah, setakat itu saja ulah kaji kita untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye bye.